Terima kasih Yang di-Pertua Dewan yang saya hormati, rakan-rakan baris kerajaan yang disengani, barisan kabinet pembangkang serta seisi Dewan yang sudi bersidang bersama kami. Selamat bersidang. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Yang di-Pertua Dewan dan seisi Dewan sekalian, usul kita pada hari ini ialah pilihan raya kampus melahirkan pemimpin berintegriti. Perdana Menteri kita telah membentangkan konsep pilihan raya kampus melahirkan pemimpin berintegriti dengan tepatnya iaitu proses pemilihan calon pemimpin mahasiswa universiti. Pertikaian saya yang pertama ialah adakah proses pemilihan calon pemimpin mahasiswa yang dilakukan berdasarkan kapasiti pilihan raya kampus itu sendiri mampu melahirkan calon yang berintegriti. Yang di-Pertua Dewan dan seisi Dewan sekalian, melalui pemahaman saya, untuk berada dalam pilihan raya, kampus para calon itu akan dicalonkan dan akan menjadi pemimpin selepas menjadi undian majoriti. Pihak kerajaan juga ada menyatakan bahawa pemimpin yang berintegriti dapat dilihat apabila mereka menuntut hak. Seperti yang dikatakan oleh Dato', sekadar menuntut hak yang dinafikan itu dikatakan berintegriti. Kes yang diajukan oleh beliau cukup mudah pada hari ini. Peroh mahasiswa telah menang, tiba-tiba dinafikan kemenangan itu. Mereka semua bangkit menentang dan menuntut balik hak mereka. Adakah itu dikatakan pemimpin yang berintegriti? Bagi saya, tidak berintegriti langsung. Sesungguhnya, saya membangkang bahawa pilihan raya kampus melahirkan pemimpin berintegriti. Mohon usul ini ditolak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang di-Pertuan Dewan. Sebagai ahli kedua parti pembangkang, saya juga membangkang bahawa pilihan raya Menara Gading gagal melahirkan pemimpin berintegriti. Yang di-Pertua Dewan dan seisi Dewan sekalian, menerusi kembali tujuan pilihan raya kampus iaitu bagi memilih pemimpin pelajar yang benar-benar berkualiti bagi menerajui Majlis Perwakilan Pelajar MPP. MPP ini berfungsi sebagai mata dan telinga pelajar bagi menjaga kebajikan pelajar di universiti. Ini bermakna pemimpin yang dipilih dan berintegriti mempunyai tanggungjawab yang berat. Soalan saya adalah, adakah pemimpin itu menjalankan tanggungjawabnya? Kerana terdapat juga kes yang tidak dapat diselesaikan oleh MPP sehingga timbulnya demonstrasi. Yang di-Pertua Dewan dan seisi Dewan, kes yang kedua saya ingin bertanya mereka adalah, pada masa yang mana pilihan raya kampus ini melahirkan pemimpin yang berintegriti? Semasa manifesto dibentangkan ke, semasa tengah bergaduh-gaduh ke, semasa berkempen ke, atau selepas pilihan raya dijalankan? Merujuk kepada penjelasan Datuk sebentar tadi, banyak menyatakan selepas pilihan raya dan semasa sudah menjadi MPP. Maksudnya, semasa menjadi MPP baru hendak tuntut hak itu dan ini. Ketika menjadi calon, tidak boleh menuntut hak. Kes mereka ini melibatkan manifesto semata-mata. Itu saya katakan kes mereka bercanggah sebenarnya kerana pilihan raya kampus melahirkan pemimpin berintegriti atau tidak dapat dilihat semasa proses pilihan raya dijalankan, semasa manifesto dibentangkan atau semasa pengucapan umum dijalankan. Yang di-Pertua Dewan dan seisi Dewan sekalian, pada masa proses pengundian berlaku, kita dapat lihat tindak tanduk atau tingkah laku para calon MPP sama ada berintegriti atau tidak. Adakah beliau agresif atau bertentangan dengan etika yang ditetapkan? Untuk pengetahuan umum sebenarnya, pilihan raya kampus ada etika-etikanya. Andai kata para calon ini terus melanggar etika pilihan raya kampus, maka dia boleh dikatakan tidak berintegriti. Hal ini kerana untuk menjadi pemimpin yang berintegriti, para calon harus mematuhi etika tersebut.
Etika yang pertama, tidak boleh berkumpul berbentuk demonstrasi, dan keduanya tidak boleh bertindak mengoyak, menconteng atau membakar spanduk dan gambar pihak lawan. Etika yang ketiga ialah tidak boleh mewujudkan situasi yang huru-hara semasa pilihan raya kampus berjalan. Apabila calon-calon ini melanggar etika ini, jelas menunjukkan kepada kita bahawa pilihan raya ini tidak dapat melahirkan pemimpin berintegriti. Terima kasih. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan. Sebagai ahli ketiga parti pembangkang, saya juga membangkang bahawa pilihan raya Menara Gading gagal melahirkan pemimpin berintegriti. Yang di-Pertua Dewan dan sesi Dewan sekalian, hari ini saya ingin menunjukkan kepada anda mekanisme lain yang boleh menggantikan pilihan raya kampus untuk melahirkan pemimpin yang berintegriti. Pertamanya, kita boleh menetapkan 30% undian daripada fakulti dan 70% lagi undian daripada pelajar. Daripada undian tersebut, kita akan mengambil 5 orang calon yang mendapat undian tertinggi. Calon-calon berkenaan harus mempunyai kelulusan akademik dan kurikulum yang tinggi. 5 calon ini harus dihantar kepada ATB. Keduanya, 5 orang calon daripada setiap fakulti ini harus dihantar ke pelbagai kamp pengurusan untuk memantaukan ilmu yang mereka ada. Daripada kamp ini, kita dapat menapis 5 orang calon ini dan hanya 2 orang calon yang layak untuk tanding akan dipilih. Hanya setiap fakulti akan menghantar 2 orang calon sahaja. Dan di-Pertua Dewan dan seisi Dewan sekalian, untuk melatih pemimpin yang berintegriti, kita perlu ada caranya. Masa proses pemilihan calon, kita mesti mengikut proses analisis, penapisan dan pemerhatian. Melalui proses-proses inilah kita dapat mengambil calon yang paling layak. Setiap fakulti hanya mengambil 2 orang calon sahaja. Calon-calon inilah yang boleh dikatakan berintegriti. Sini kita dapat melihat bahawa untuk jadi seorang pemimpin yang berintegriti bukan sahaja bergantung pada wajah semata-mata. Dan dalam 5 orang yang calon-calon ini yang layak diterima oleh mahasiswa dan fakulti sahaja layak bertanding. Keduanya, semasa di camp, kita sudah dapat melihat calon-calon ini berintegriti atau tidak. Itu mereka mampu tak melakukan tugas mereka yang diberi. Kita tidak boleh melihat kepada kemampuan mereka bercakap saja, tapi kerja yang diamanahkan tidak mampu mereka selesaikan. Hasilnya, kita dapat melahirkan pemimpin yang berintegriti tanpa perlu mengadakan pilihan raya kampus yang belum tahu bersih atau betul. Dan di-Pertua Dewan dan sesi Dewan sekalian, menjawab soalan mereka yang terakhir, apakah kelemahan pilihan raya kampus? Banyak kelemahannya yang timbul daripada pilihan raya kampus. Contohnya, isu demonstrasi yang berlaku di universiti seluruh Malaysia hasil daripada kelemahan pilihan raya kampus. Sebelumnya berjalan pilihan raya kampus telah banyak timbul kekecohan di dalam sekitar kampus dan kolej kediaman. Hal ini menyebabkan ramai mahasiswa terkandas untuk ke kuliah. Selain itu, ada juga mahasiswa yang dihugut supaya menyokong mana-mana pihak. Hal ini bolehkah dikatakan pilihan raya yang bersih? Tidak sama sekali yang di-Pertua. Kelemahan yang ada ini tidak akan menimbulkan pemimpin yang berintegriti, malah sebaliknya. Yang di-Pertua, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa pilihan raya di kampus universiti tidak dapat melahirkan pemimpin berintegriti. Jadi, berdasarkan rumusan hujah mantap yang saya nyatakan tadi, saya juga mahu katakan bahawa kebanyakan pilihan raya kampus di universiti di Malaysia telah melanggar etika pilihan raya kampus. Hasilnya, pilihan raya kampus tidak mampu melahirkan pemimpin yang berintegriti. Mohon usul ini ditolak. Sekian, terima kasih.